Okay, selamat datang kepada yang baru join. Okay, yang lain pun barulah. Okay, selamat datang. Jadi hari ini kita akan tengok kepada tajuk yang seterusnya, iaitu tajuk yang ke-10.3, kegunaan radioisotop. Okay, radioisotop atau kegunaan radioisotop. Okey, apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini? Untuk sesi pertama, objektif pembelajaran kita adalah pertama, awak boleh mendefinisikan radioisotop. Okey, memberi definisi radioisotop. Yang kedua, menamakan beberapa contoh radioisotop. Menamakan beberapa contoh radioisotop. Okey, mungkin radioisotop ni pertama kali awak dengar. Biasa awak dengar adalah perkataan isotop sahaja. Okay, dalam kimia awak jumpa perkataan isotop. Tapi hari ini kita tambah dengan satu perkataan di depan, iaitu radioisotop. Okay, yang kedua menamakan beberapa contoh radioisotop. Yang ini radioisotop yang digunakan dalam bidang-bidang seperti perubatan, perindustrian, pertanian dan sebagainya. Okey, dan seterusnya menerangkan aplikasi radioisotop. Ini ada 3. Menerangkan aplikasi ni maksudnya kegunaan dia lah. Kegunaan radioisotop dalam kehidupan seharian kita. Okey, baiklah. Kita pergi kepada yang pertama, apakah yang didefinisikan dengan radioisotop? Okey. Radioisotop adalah merujuk kepada isotop yang tidak stabil. Okey, ini perkataan dia. Sebelum ni kita belajar berkaitan dengan radioaktif, keradioaktifan. Keradioaktifan merujuk kepada proses bagi satu nukleus yang tidak stabil menjadi stabil. Itu adalah keradioaktifan. Radioisotop dia merujuk kepada isotop yang tidak stabil. Isotop yang tidak stabil menjadi lebih stabil dengan memancarkan zarah alfa, zarah beta dan juga sinar gamma. Yang bezanya adalah perkataan lah. Kalau radioaktif dia merujuk kepada nukleus, tapi kalau radioisotop dia merujuk kepada isotop. Ini kena berhati-hati sebab kadang-kadang calon dia salah bagi takrifan radioisotop. Setengah calon dia akan berikan definisi untuk isotop. Dia tak sama, isotop lain, radioisotop benda yang lain. Itu kena berhati-hati. Okay, tapi semasa pemancaran radioisotop dia tetap memancarkan zarah ataupun sinar radioaktif. Sebelum ni kita dah belajar alfa, zarah beta dan juga sinar gamma. Okey, radioisotop dia wujud secara semula jadi dan boleh juga dihasilkan dengan menyinarkan bahan dengan neutron dalam reaktor nuklear. Okey, dia boleh radioisotop ni boleh wujud secara semula jadi dan dia juga boleh wujud secara buatan. Yang wujud secara buatan macam mana? Ada satu isotop yang stabil, kita masukkan dengan satu neutron. Maka itu dikenali sebagai radioisotop buatan. Kebanyakan dalam bidang-bidang tertentu kita akan menghasilkan radioisotop buatan lah. Ini lebih mudah, radioisotop buatan lebih mudah dihasilkan. Oh, tak nampak, saya tak tunjukkan saya punya paparan. Maaf. Baru nak tanya aku. Okey. Lupa, dah lama tak buat kelas. Okey, present. Minta maaf. Okey. Okey, kita ulang semula. Nampak tak? Okey, respon. Nampak? Nampak. Nampak cikgu. Okey, baru nampak kan? Barulah jumpa. Okey, ini objektif pembelajaran kita pada hari ini iaitu mendefinisikan radioisotop.
Yang kedua, menamakan beberapa contoh radioisotop. Dan yang ketiga, menerangkan aplikasi radioisotop. Okey, yang pertama tadi definisi radioisotop. Radioisotop adalah isotop yang tidak stabil dan mengalami pereputan radioaktif. Okey, semasa mereput, semasa berlaku reputan radioisotop, dia akan memancarkan zarah alfa, zarah beta dan juga sinaran gamma. Okey, sama saja apa yang dipancarkan untuk radioaktif dan juga semasa reputan radioaktif dan juga semasa dalam kegunaan radioisotop pun sama. Yang dibebaskan adalah zarah beta, zarah alfa dan juga sinaran gamma. Cuma saya maklumkan tadi, perbezaan dari segi istilah sahajalah. Kalau dia tanya apakah yang dimaksudkan dengan keradioaktifan, dia merujuk kepada nukleus yang tidak stabil, yang menjadi lebih stabil. Kalau radioisotop, dia merujuk kepada isotop yang tidak stabil menjadi lebih stabil. Okey, radioisotop ada wujud secara semula jadi dan juga boleh wujud secara buatan. Yang wujud secara buatan macam mana kita nak buat? Kita tambahkan neutron dalam satu-satu isotop. Okay, bagaimana ia dihasilkan dengan membedil suatu nukleus. Dalam istilah nuklear ni, kita nak masukkan nukleus dalam satu radioisotop tu, kita gunakan perkataan membedil. Bombat. Bahasa Inggerisnya bombat lah. Kita bedil, kita tembak. Suatu nukleus yang stabil menggunakan zarah yang bertenaga tinggi, seperti proton atau neutron. Okey. Satu nukleus radioaktif kita masukkan dengan satu neutron, maka dia akan menjadikan radioisotop. Okey, seterusnya antara ciri-ciri sinaran radioaktif lah. Ciri-ciri sinaran radioaktif ni apa yang kita dah belajar sebelum ni. Itu kena ingat, ciri-ciri alfa, ciri zarah gamma, zarah beta dan juga sinar gamma tu awak mesti kena ingat. Yang sebab tu penting dalam aplikasi dia, ciri-ciri sinaran radioaktif sangat penting. Bila masa kita nak gunakan kuasa penembusan rendah, kuasa penembusan tinggi, kita nak perlukan kuasa pengayunan yang rendah ke tinggi, itu penting. Sebab tu kena ingat. Okay, radioisotop ni ada banyak kegunaan dia. Walaupun kita nampak radioaktif, tidak semestinya semua radioaktif. Memang radioaktif ni dia bahaya, tapi kalau kita gunakan dalam keadaan yang, dalam sukatan yang tertentu, dia memberi manfaat lah. Memberi manfaat terutama dalam bidang-bidang tertentu. Seperti bidang perubatan, pertanian, perindustrian dan juga arkeologi. Okay, nanti kita akan tengok satu-satu kegunaan dia. Okay, bidang-bidang ini kebanyakannya menggunakan radioisotop tier 1. Yang ni saya katakan tadi. Dalam bidang-bidang ni gunakan radioisotop tier 1 sebab lebih mudahlah untuk dihasilkan. Okay, pertama kita tengok penggunaan dalam bidang industri. Okay, bidang industri ni aplikasi lah ataupun nak tahu nama-nama yang melibatkan kepada radioisotop. Ni contoh nama dia. Americium 241. Ni americium 241 ni adalah isotop. Radioisotop. Okey, sekarang ni digunakan dalam bidang industri. Okey, untuk mengesan asap lah, pengesan asap. Selain kita boleh gunakan smoke detector yang biasa, kita boleh menggunakan americium 241 ni untuk mengesan asap. Okey. So dekat dalam ni ada americium sources. Ni americium sources. Okey, kemudian ada ionization chamber, ada bateri. Okey, bagaimana dia berfungsi? Zarah alfa yang dipancarkan dari sumber mengionkan molekul udara. Okey, americium ni dia akan bebaskan radioaktif. Nanti dia bebaskan radioaktif ataupun zarah alfa. Zarah alfa ni dia cepat terion. Kan? Kembali semula kepada ciri alfa. Alfa ni kuasa pengayunan tinggi. Kuasa pengayunan untuk zarah alfa adalah tinggi. Jadi apabila zarah alfa dibebaskan oleh americium 241 ni, jadi udara yang terion mengkonduksikan elektrik dan arus kecil mengalir dalam pengesan. Jadi apabila asap memasuki pengesan, zarah berjelaga dalam asap menyerap beberapa zarah alfa dan menyebabkan
menyebabkan penurunan dalam arus. Apabila penurunan arus yang mengalir dalam pengesan, maka dia akan mengaktifkan penggera. Maksudnya ada halangan lah. Halangan asap tu telah menghalang pengayunan, menyebabkan arus tidak dapat mengalir dengan banyak lah. Maka dia akan berlaku pengaktifan. Maksudnya penggera akan berbunyi. Okey, emersia mempunyai separuh hayat yang panjang. Kenapa pula separuh hayat? Kita belajar separuh hayat sebelum ni. Separuh hayat adalah merujuk kepada masa bagi suatu radioaktif berkurang sebanyak separuh daripada bilangan asal dia ataupun daripada aktiviti asal dia. Okey, kat sini kenapa dia panjang? Kenapa kita guna yang panjang? Okey, apa maksud kat sini? Maksudnya kat sini, kalau kita ada 100 gram, kita ada 100 gram americium 241 ni, dia akan berkurang jadi 50 gram, berkurang separuh 50 gram, dia memakan masa, mengambil masa selama 460 tahun, baru dia berkurang. Jadi apa kebaikan dia? Kebaikannya dapat mengurangkan kos. Dapat mengurangkan kos. Okey, kerana apa dapat mengurangkan kos? Sebab bahan itu akan bertahan lebih lama. Jadi tak perlulah selalu tukar. Tak perlu selalu tukar. Itu kebaikan dia. Biasanya dalam bidang industri, kita akan pilih radioisotop yang mempunyai separuh hayat yang lama lah, ataupun separuh hayat yang panjang. Okey, itu dalam bidang industri untuk pengesan asap. Kita pergi kepada yang kedua, kawalan ketebalan. Okey, awak beli kertas, beli buku, beli kertas A4 ketebalan 70 gram. Kalau beli yang 70 gram ataupun 80 gram, semua sama, 80 gram je semua. Tak ada pun tiba-tiba yang 100 gram, tak ada. Okey, so macam mana dia kawal? Okey, kat sini kita tengok dia punya kerja dia. Okey, kat sini ada detector. Kat sini ada gunakan beta particle source. Beta particle, kenapa beta? Kenapa tak guna alpha? Nanti kita akan tengok. Lepas tu ada detector. Okey, detector ni biasanya adalah GM tube. GM tube ataupun tube GM. GM tube. Kenapa GM tube? Kita guna GM tube, tak guna apa? Cloud chamber, tak guna cloud chamber, ataupun tak guna pembilang mengapi. Kita tak guna yang tu. Kenapa? Sebab GM tube dia boleh mengesan semua jenis pancaran radioaktif. Yang pertama. Yang kedua, GM tube ni apabila kita sambungkan dengan meter kadar, ni meter kadar ataupun rate meter, sambungkan dengan meter kadar, dia akan menunjukkan bacaan. Okey. Tu. Tube dah digunakan dengan ataupun apa? Rate meter lah. Okey, meter kadar. Okey, pembilang nanti akan tunjuk bacaan kat sini, rendah ataupun tinggi. Kalau bacaannya terlampau tinggi, maksudnya kertas nipis. Kalau bacaannya terlampau rendah, maksudnya kertasnya tebal. Kompres ni dia akan mampat. Kalau bacaannya terlampau tinggi, maksudnya dia nipis kan. Jadi kompresor ni dia akan kurang mampat lah. Supaya dapat ketebalan yang sama. Okey, pancaran radiasi daripada radioaktif melalui lembaran yang keluar daripada barisan pengeluar. Dia akan keluar daripada source ni lah. Beta particle source, dia akan keluarkan sinaran. Sinaran akan pergi ke detector, pengesan. So pengesan akan mengesan sumber radioaktif dan menunjukkan bacaan pada meter kadar. Okey, apabila baca meter kadar dia akan menentukan sama ada roller ni perlu kompres ataupun tidak perlu kompres. Okay, radiasi beta digunakan untuk lembaran nipis.
Okay, kalau benda yang nipis, kita akan gunakan beta. Kita tak gunakan alfa sebab alfa kuasa penembusannya rendah. Kan? Kalau kita tengok sebelum ni, alfa dia boleh dihentikan dengan sekeping kertas. Jadi kalau kita nak buat kertas kat sini, kita letak alfa, alfa tu dah tak boleh nak tembus. Kita tak dapat dah bacaan pada JM Tube tu. Sebab tu alfa tidak digunakan. Kenapa kita tak guna gamma? Sebab gamma kuasa penembusannya sangat tinggi. Jadi dia tak sesuai. Yang sesuai adalah beta particles. Okey. Pengesan sinaran di sebelah lain lembaran mengukur keamatan radiasi yang melalui lembaran. Inilah tadi. Beta bawah, atas pengesan. Kejumlah radiasi yang diterima oleh pengesan bergantung kepada ketebalan lembaran kertas ni. Gantilah kertas. Jika lembaran terlalu nipis, bacaan pengesan meningkat. Isyarat dihantar dari sistem kawalan roller ke penggelik untuk mengurangkan tekanan pada lembaran. Tapi jika lembaran terlalu tebal, bacaan pengesan menurun. Jadi isyarat dihantar kepada sistem kawalan roller untuk menambah tekanan pada lembaran. Selain tu mungkin digunakan juga, selain untuk kertas, digunakan juga lah untuk minuman. Untuk minuman pun digunakan juga untuk tengok level kan. Isi padu air tu sama dalam kotak ataupun dalam tin atau dalam botol. Okey. Tak bahaya ke kalau kena pancaran air tu, kena pancaran tu kan? Tak apa, tak bahaya. Tak ada yang mati kan? Okey, seterusnya ni mengesan kebocoran. Kita nak sekarang ni jadi seorang daripada arkitek ataupun engineer dengan sains Negeri Sembilan nanti. Nak kesan kebocoran boleh menggunakan juga radioisotop, bahan radioaktif lah untuk mengesan kebocoran pipe. Bawah tanah. Kesan bawah tanah boleh, nak kesan konkrit boleh. Ada perbezaan dia lah. Kalau bawah tanah, kita gunakan radiasi beta. Radiasi beta maksudnya yang menghasilkan ataupun membebaskan zarah beta. So kita tak guna pun dekat sini alfa sebab alfa kuasa penembusannya rendah. Okey, kenapa sesuai guna beta? Sebab ni tanah je. Sebab beta dia akan stop. Macam mana? Stop kalau guna aluminium. Okey, betul. Bagus. Guna aluminium dia akan terhenti. Okey. Sekarang dekat sini tak ada aluminium. So bolehlah kita gunakan beta. Okey, sama juga dia gunakan pengesan adalah gauge mula. Gauge mula. Okey, tiup gauge mula yang ni. Okey. Kemudian pembilang. Ini pembilang. Rate meter tadi lah. Kadar meter tadi. Okey. So dalam air biasanya kita akan gunakan radioaktif yang berbentuk cecair. Maksudnya masukkan bahan radioaktif dalam sumber air, masukkan, so yang bentuk cecair tadi dia akan cepat larut, cepat dissolve, bergerak sampai tempat bocor, dia akan keluar. Okey, so kat situlah kalau kita gerak jalan sampai satu tempat bacaan dia tinggi, situlah berlaku kebocoran. Okey. Ya, kalau masuk dalam air ataupun benda yang kita nak guna dalam bentuk liquid, kita gunakan sumber tu dalam bentuk liquid. Sebab dia mudah larut. Janganlah meletak pula dalam bentuk, tiba-tiba masukkan dalam bentuk solid. Lambat dah larut. Tu beza dia. Tapi kalau dalam bidang industri, macam yang ke atas ni, bidang industri, kita perlukan dalam bentuk solid. Ni solid. Ataupun pepejat. Sebab mudah untuk kita kendalikan. Mudah kita nak alih-alihkan. Sebab bahan radioaktif ni kita tak boleh alih guna tangan. Kalau bentuk solid tu kita akan gunakan robot, forceps dan sebagainya.
Itu kena ingat. Perkara-perkara penting lah. Okey, untuk bahan radioaktif untuk memancarkan zarah beta, contohnya adalah natrium 24. Natrium 24 dia akan memancarkan zarah beta. Ditambah ke dalam cecair dalam saluran paip untuk mencari kawasan kebocoran. Okay, radiasi yang dihasilkan oleh bahan radioaktif dapat dikesan dengan pembilang GM yang diletakkan di atas tanah. Okay, peningkatan yang lebih besar dalam bacaan pembilang GM akan menunjukkan bahawa terdapat kebocoran di kawasan itu. Okey, saya dah jelaskan tadi. Cuma ayat penerangan di bahagian bawah. Okey, itu dalam bidang industri. Kita pergi kepada bidang perubatan. Yang ni lah, ramai nak jadi doktor kat sini kan. Okey, bidang perubatan. Apa kegunaan radioisotop ni? Okey, pertama sebagai penyurih. Ya. Okay, apabila radioisotop lemah dalam kuantiti yang sedikit disuntik ke dalam sistem, pergerakannya boleh dikesan dengan menggunakan pengesan radioaktif seperti pembilang Geiger-Müller, okey, atau pengesan sinaran radioaktif yang lain. Ini kita nak penyurih ni macam kita nak kesan lah suatu penyakit. Ada darah beku ke, ada kanser ke, kita boleh gunakan radioaktif ni. Okay. Contoh kat sini gumpalan kedudukannya dengan menyuntik natrium 25. Tadi natrium 24, sekarang natrium 25. Okay. Ke dalam saluran darah dan kemudiannya menggunakan pengesan untuk menentukan kedudukannya di dalam pengaliran berhenti. Jadi apabila masuk, cocok dalam pesakit, cocok ni guna liquid lah. Kalau cocok guna liquid sebab masuk dalam kan. Liquid darah. So dia pergi gerak sampai satu kawasan tu dia berkumpul. Situlah ada masalah dia. Okey, kalau untuk gumpalan darah gunakan kalau nak mengesan ketumbuhan, gunakan fosforus 32. Fosforus 32 nak kesan tumor otak. Dan kalau untuk thyroid, kita akan gunakan iodin 131. Okey. Inilah. Kalau yang masuk ke dalam badan, ingat ni, kalau masuk kita akan masukkan dalam bentuk cecair dan hayatnya yang rendah. Separuh hayat rendah. Tak bolehlah separuh hayat yang tinggi nak masuk dalam badan. Nanti dia akan menyebabkan kerosakan pada sel-sel yang lain. Okay. Dan perubatan kalau benda tu masuk dalam badan, kita perlukan separuh hayat yang rendah. Supaya dia mudah mereput lah. Supaya mudah mereput. Begitu juga dalam air ni. Dalam air ni jangan guna yang lama. Nanti bertahun-tahun baru boleh guna air. Jadi gunakan separuh hayat yang singkat. Separuh hayat yang singkat ataupun separuh hayat yang pendek. Yang cepat pendek, separuh hayat yang pendek atau separuh hayat yang singkat. Okey, seterusnya pensterilan. Biasalah kan, kat hospital ni nak steril, nak bunuh, nak basmi kuman-kuman tu, boleh juga gunakan radioaktif. Kita gunakan, kita pancar gamma dari cobalt 60, dari cobalt 60. Pancarkan sinaran lah. Untuk membasmi kuman pada pembalut, baju bedah, picah gari dan alat-alat perubatan lain yang mesti bebas daripada kuman. Okey, ini. Okay, pensterilan melalui dedahan kepada sinaran gamma lebih cepat dan lebih berkesan dan lebih murah berbanding pensterilan menggunakan haba. Tahu pakai bedah sekalian kan. Awak pakai bedah nanti. Pastikan alat-alat yang digunakan semasa pembedahan ataupun alat-alat yang gunakan lah. Untuk perubatan mesti disterilkan. Nak cepat guna sinaran gamma. Tak perlulah nak didihkan air dan sebagainya. Itu lambat. Okey, radioterapi. Radioterapi. Yang ketiga digunakan dalam radioterapi. Okey, dari radioterapi pun digunakan cobalt 60 juga. Okey, cobalt 60.
Okey, radioterapi ni adalah untuk apa? Untuk memusnahkan sel-sel barah. Itu. Dalam badan pesakit kanser. Itu radioterapi. Ataupun kemoterapi pun samalah. Untuk menghalang sel-sel sihat daripada turut musnah. Untuk menghalang sel-sel sihat daripada musnah, sumber kobalt 60 diputar dalam satu bulatan pada sel barah yang tepatlah. Dia bagi betul-betul pada sel barah tu. Bukan suntikan. Dia suntik pada tempat yang betul. Terus direct kepada sel yang rosak tu. Sel jahat terus dia suntik. Okay, supaya menerima jumlah maksimum sinaran gamma. Sel-sel sihat hanya akan menerima sinaran minimum dan tidak akan menyebabkan kerosakan padanya. Ini radioterapi. Kepada separuh hayat yang rendah. Tapi kalau alat tu, kalau dalam perubatan, yang saya cakap tadi, dalam perubatan ni kalau perlukan separuh hayat yang pendek. Okey. Tapi kalau dalam bidang perubatan, tapi kalau dia hanya untuk dia tak masuk dalam badan, kita perlukan separuh hayat yang lama supaya kita boleh guna dalam masa yang panjang. Kegunaan tu boleh lama lah. Sebab kita nak gunakan je dalam badan sebab kita kena hilangkan daripada badan. Tu. Okey, seterusnya dalam bidang pertanian. Pertanian. Okey, penyerih digunakan untuk menentukan kuantiti baja yang diperlukan oleh tanaman. Fosforus. Fosforus 23 yang radioaktif ditambah fosforus 23 untuk pertanian kita gunakan fosforus 23. Berapa banyak dah tadi radioisotop yang disebut tadi. Itu ada contoh-contoh yang mesti kena ingat. Sebab kadang-kadang soalan bertanya antara berikut manakah bahan radioisotop yang sesuai digunakan. Jadi kena ingatlah satu-satu. Tak nak ingat banyak, ingat yang mudah je. Kadar penyerapan baja oleh tumbuhan boleh ditentukan dengan menggunakan pembilang GM. Okey, contohnya macam ni lah. Okey, tabur baja sekali fosforus. So, kita tengok berapa lama pokok atau tumbuhan tu dia akan menyerap baja tadi. Menyerap baja. Nak tambah tu, okey mungkin selepas 3 hari dengan GM tube fosforus pada daun-daun ni. Okey. Tengok dari segi baja yang diperlukan pada tanaman. Seterusnya ejen pengawet. Dalam makanan kan. So buah-buahan akan dedah kepada sinaran radioaktif boleh memanjangkan jangka hayat dia. Contohnya durian. Maka tumbuhan tu perlu dia mengalami pengawitan. Pengawitan menggunakan sampai dah rosak. Ataupun nak memanjangkan hayat pisang tersebut, kita gunakan boleh gunakan sinaran radioaktif lah untuk memanjang masa buah tadi tu. So expired date dia boleh jadi lebih panjang lah. Okay. Dos bagi mengelakkan ejen mutasi sinar dengan mendedahkan biji benih seperti dalam dos yang kecil lah supaya sel-sel pada dapat proses ini mungkin lebih produktif. Cakap penemuan dekat Malaysia pun banyak pokok yang dihybridkan ataupun dihasilkan melalui teknologi radioaktif ni. So sebenarnya radioaktif ni dia satu bidang yang sangat luas. Dia bukan hanya fokus kepada penjanaan tenaga ataupun menghasilkan bom nuklear je. Ada banyak. Contohnya macam glove.
glove getah tu. Nak hasilkan glove getah tu pun ada proses yang menggunakan bahan radioaktif. Bagaimana nak hilangkan bau dia, nak bagi dia kekal lama. Itu pun kegunaan dalam radioaktif. Jadi kalau ingat yang lebih mendalam tentang nuklear ni, boleh sambung pelajaran di UKM. UKM ada satu course berkaitan dengan teknologi nuklear. Okey, selain itu ejen perserilan, radioisotop merosak dan merosakkan tanaman. Okey, serangga perosak jantan dibiarkan dan didedahkan pada dos sinar kecil. Okey, serangga perosak jantan yang telah dimandulkan kemudian untuk membiak. Seperti biasa tanpa menghasilkan anak. Maksudnya apa? Dia ambil apa? Dia mandulkan. So, kalau dah mandul tak dapat dia nak membiak kan? Macam tu. Dia tak membunuh tapi dia mandulkan supaya spesies tu ada tapi dapat dikurangkan. Dapat dalam bidang arkeologi. Ni yang mungkinlah awak belajar sejarah. Macam mana boleh tahu pula satu-satu elemen yang dijumpai itu hayat dia apa? Okey, apa yang digunakan untuk bagi 12. Okey. Karbon dioksida dalam atmosfera mengandungi dua isotop. Yang biasa yang stabil ialah karbon 12 dan jarang ditemui ialah karbon 14. Karbon 14 adalah radioaktif. Karbon 12 stable. Karbon 14 tak stabil. So yang tak stabil tu adalah radioaktif. Sebab kita tengok tadi kan, kalau radioisotop, isotop yang tidak stabil. Radioaktif adalah nukleus yang tidak stabil. Jadi tumbuh-tumbuhan menyerap membebaskan karbon. Hal ini menyebabkan peratus karbon 14 yang hadir dalam tisu tumbuhan sentiasa tetap. Jadi apabila tumbuhan mati, karbon 14 yang terperap dalam tumbuhan akan mulai mereput dan menyebabkan zarah beta yang mempunyai setengah hayat 5,730 tahun. Karbon 14 setengah hayatnya ataupun separuh hayatnya ialah 5,730 tahun. Maksudnya selepas 5,370 tahun ni barulah dia berkurang sebanyak 10% daripada aktiviti dia. Okey, usia satu sampel bahan purba boleh ditentukan lebih tepat dengan mengukur keaktifan karbon 14 dalam sampel arkeologi dengan membandingkan dengan keaktifan sampel organisma hidup. Ada benda yang hidup, ada yang mati, lagi keaktifan dia. Kalau keaktifan yang hidup 100, contoh keaktifan yang hidup 100, keaktifan yang dah mati ada 25. Berapa tahun jangka tumbuhan tersebut? Apa? 100 jadi 50. Kemudian dia jadi 25. 2 kali separuh hayat telah berlaku. Sekali 5,730. Jadi kalau 2 kali separuh hayat, usianya telah menghampiri 11,000. 11,000 tahun lebih lah usia dia. Itu contoh lah. Contoh. Okay, kaedah ini disebut sebagai pentarikan karbon dan digunakan oleh ahli arkeologi untuk menentukan usia bahan purba seperti fosil. Okey. Siapa soalan? Cikgu. Allah soalan. Cikgu. Amal dulu. Yang apa tu, yang proses pengawitan tu. Pengawitan. Yang dia nak awet bagi tahan lama, yang durian cuba cakap tu.
Okey. Dia tak rosakkan nutrisi kat durian tu ke? Tak. Dia tak Oh, rosakkan. dia steril lah. Okay. Ya. Sangkut-sangkut ke saya cakap tadi? Agak Ya, sangkut. yang ni. Soalan. Cikgu boleh tak cikgu ulang macam mana dia dapatkan usia artifak tadi? Usia artifak tadi. Okey, saya ulang. Usia artifak tadi. Okey. Dalam menentukan usia artifak, maksudnya dia akan jumpa satu yang lama. Contohnya fosil yang lama. Dia fosil yang baru. Maksudnya yang hidup. Yang mati. Lepas tu ada yang hidup. Okey. So ambil yang hidup ni, ambil, tentukan dia punya keaktifan dia. Contoh keaktifannya adalah untuk hidup 100. Lepas tu semak pula yang mati berapa keaktifan yang mati tu. Kalau keaktifan yang mati tu 50, ambil 50. Okey. So berapa hidup 100, mati 50. Berapa kali dia berlaku separuh hayat? Satu kali. Andaikan separuh hayatnya adalah 5,730. Berdasarkan bahawa usia Tuhan tersebut adalah 5,730 tahun. Macam tu. Boleh tak ini? Okey, faham. Okey. Okey, yang lain? Soalan? Ada ke semua ni? Tak ada soalan cikgu. Okey. Sekejap, saya ambil kehadiran si yang pertama. Okey, 56. Okey, sesi pertama selesai. Ada soalan? Ada soalan? Kita tengok Profesor. Kita tengok. Secara sebut tadi secara umum, sebenarnya banyak jenis-jenis isotop yang lain. Ada paparan? Nampak tak paparan saya? Nampak. So kalau tengok dalam modul awak pun banyak banyak dia punya bahan-bahan yang digunakan ataupun radioisotop yang digunakan dalam bidang perubatan. Okey, iodine pun ada banyak iodine 131, 122, xenon. Okey, so bacalah sepintas lalu supaya tahulah fungsi setiap radioisotop tersebut. Okey. Nampak banyak kat sini, tapi sebenarnya awak ingat apa yang saya maklumkan tadi dalam bidang industri biasanya kita akan gunakan separuh hayat yang lama. Kalau kita nak check nak detect kebocoran, kita perlukan separuh hayat yang pendek. Dalam bidang perubatan, kalau kita masukkan radioaktif tu dalam badan, mesti separuh hayat yang pendek. Tapi kalau di luar, untuk persilinan kita gunakan separuh hayat yang sifat lain seperti nak gunakan gamma ke, nak gunakan yang atas. Kita kena tahu. Nama ni nombor 2, nombor 3 lah baru ingat. Okey. Ini contoh soalan. SPM dah lama dah ni. Rajah menunjukkan penggunaan radar untuk mengkaji kadar pergerakan baja. So cadangkan dan terang pengubah suaian yang boleh digunakan dengan lebih berkesan. Okey, kat sini diletakkan fosforus 32. Kemudian ada pengesan. Kemudian ada pembilang. Okey, yang pertama, apakah jenis sinaran yang sesuai untuk kita buat
mestilah beta lah. Kenapa beta yang sebab? Kerana kuasa penembusan sederhana. Terjawab macam ni pun tak apa. Dalam tajuk keradioaktifan, kita nak cakap kadar penembusan sederhana boleh, sebab itu pada reason. Sebab pada reason. Pada reason kita nyatakan kuasa penembusan sederhana accepted, terima. Tapi kalau dalam cadangan, kita nyatakan penembusan radioaktif sederhana pada cadangan, tak boleh. Sebab syaratnya kalau untuk cadangan ni kita nak yang mana? Kita nak tinggi ke kita nak rendah? Okey, itu antara tips lah, tips ataupun kaedah menjawab lah, teknik menjawab kertas 2. Pada sebab kita boleh nyatakan kuasa penembusan sederhana, tapi dalam cadangan kita tak boleh nyatakan sederhana kita tak boleh. Kita boleh nyatakan tinggi atau rendah. Atau kita nyatakan bahan yang sesuai. Dekat sini nyatakan jenis. So jenis adalah beta. Apakah alat pengesan? Kat sini dia nyatakan pengesan je, dia tak bagi nama alat. So dia tanya kat situ apakah alat pengesan? Sudah pastilah GM tube lah. Sebab GM tube dapat mengesan sinar alfa, beta dan juga gamma. Okey. Setengah hayat ataupun separuh hayat sinar radioaktif. Okey. Kalau kat sini dia nyatakan tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Okey. Ini pun tidak boleh diterima dalam exam sebenarnya. Tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Mencukupi untuk pelaksanaan kerja pengesanan. Yang ni tak boleh. Tak boleh sebab dia terlampau umum. Jadi mudahnya awak cakap je separuh hayat pendek. Itu paling senang. Separuh hayat pendek. Kenapa? Supaya tumbuhan tidak dicemari dengan bahan radioaktif dalam jangka masa yang lama. So ayat ni tak boleh Ayat yang betul jawapannya adalah separuh hayat pendek. Okay, bagaimana dengan kuasa penembusan? Kuasa penembusan tak boleh rendah. Kat sini tak boleh rendah. Kalau rendah tak dapat dah sebab nanti tak kenapa? Dia tak dia pergi kepada sifat lah, sifat bahan yang kita tu. Letak je tinggi. Tak clear cuba cakap. Okey. Saya ulang semula. Untuk separuh hayat, sinar radioaktif. Okey. Kita habis bateri. Okey. Okey, untuk separuh hayat radioaktif, jawapan kat sini kita tak boleh terima terlalu panjang atau terlalu pendek. Sebab ni tak tahu nak panjang ke nak pendek, tak tahu. Jadi selamat dekat sini, awak tulis kat sini pendek. Okay, so pendek, separuh hayat yang pendek atau singkat. Okay. Supaya tumbuhan tidak dicemarilah dengan bahan radioaktif. Okey, seterusnya kuasa penembusan. Kuasa penembusan, okey, sederhana boleh. Sebab untuk bab radioaktif ni, ada yang kita boleh rujuk kepada sifat ataupun ciri bahan. Dengan bawa rendah, kalau rendah nanti kita tak dapat nak kesan. Sebab rendah ni alfa lah. Jadi kita tak boleh guna alfa lah. Dalam ni kita tak boleh gunakan zarah alfa. Sederhana, reason lain lah. Kalau tanya saya kenapa boleh letak kuasa penembusan sederhana. Sebab kita ke atas ni kita dah pilih. Kita dah pilih jenis sinaran adalah beta. Mana beta dia punya sifat ataupun kuasa penembusannya adalah sederhana. Okay, keadaan jirim bahan radioisotop mestilah tercair sebab yang ni sebab kita nak apa tercair? Sebab kita siram.
kita siram. Apabila siram dalam bentuk cecair, barulah akar lebih cepat. Tak pejal tak atas tu, kalau tak kena air, lambatlah dia menyerap kan. Okey. So cecair kenapa? Boleh campur dan larut secara seragam di dalam cecair badan tumbuhan. Okey, itu reason dia. Okey, clear tak? Ke tersangkut-sangkut lagi? Clear. Clear. Okey. Soalan nombor 2 ni merujuk kepada penggunaan radioisotop untuk rawatan radioterapi. Radioterapi. Okey, cadangkan dan terangkan pengubahsuaian yang boleh dibuat bagi penggunaan radioisotop dalam rawatan radioterapi secara berkesan. Okey, kat sini dia tak nyatakan apa-apa. Apa dia punya sumber, nanti kita akan beritahu. Alat yang dia nak mengesan dia tak bagi tahu. Sebab apabila soalan cadangan ni, mesti awak ada 5 cadangan. 5 cadangan awak dan juga 5 reason lah untuk dapat 10 markah. Nak bagi lebih tak ada masalah. Cuma jangan bagi ku. Pertama dia minta dari segi sinaran. Sinaran adalah gamma lah. Gamma. Sebab apa gamma? Letak je tenaga tinggi atau kuasa penembusan tinggi. Awak tak ingat ni? Contohlah masa exam kan, kadang-kadang kita cuak kan, blur dan sebagainya. Boleh membunuh sel kanser ni tak ingat. Awak hanya ingat ciri-ciri yang sebelum ni kita belajar. Iaitu kuasa penembusan tinggi. Tulis je lah kuasa penembusan tinggi. Sejak bila pula jumpa tenaga tinggi ni? Yang ni masa kita belajar tentang ciri elektromagnet tu. Gelombang elektromagnet. Sinar gamma dia punya frekuensinya kecil. So bila frekuensi kecil, tenaganya tinggi. Okey. Cikgu. Ya. Tak boleh guna sinaran beta. Sinaran beta tak boleh lah. Sebab kita nak benda yang, sebab beta dia punya kuasa tenaga ataupun tenaga dia tu rendah. Apabila tenaga rendah, dia nak lawan ataupun dia nak bunuh sel tu lambat. Sebab tu gunakan gamma. Kita tengok segi tenaga dia tu. Tenaga untuk dia membunuh sel kanser tu lebih baik lah. Berbanding dengan beta. Okey, cara sinaran radioaktif. Disasarkan secara tepat pada tempat yang dijangkiti sel kanser. Yang saya jelaskan tadi kan. Dalam radioterapi, kita mesti letak sasaran tu betul pada sel yang rosak sahaja. Jadi kena detect dulu lah kat mana sel rosak tu. Dah tahu baru kita bagi pada sasaran yang betul. Supaya apa? Supaya hanya membunuh sel kanser sahaja tanpa membunuh sel-sel yang sihat. Ini dalam penerangan awal tadi. Saya dah jelaskan. Okey. Penggunaan dos. Dos tu nak guna banyak ke, nak guna sikit? Tengok punya tahap. Mengikut darjah keseriusan jangkitan. Kalau tahap 4 mungkin kena guna banyak. Kalau tahap 1 mungkin guna dos yang rendah. Pada kadar yang mencukupi untuk membunuh sel-sel kanser sahaja. Okey. Tapi biasanya kalau dalam exam tak ada ni. Bentuk yang macam ni penggunaan dos ni. Okey. Pendedahan kepada sinar radioaktif. Nak bagi dia terdedah lama ke terdedah sekejap? Mestilah sekejap je ataupun pendek supaya mengelakkan pendedahan terlampau lama kepada sinaran radioaktif. Sebab kalau terdedah terlampau lama, dia boleh menyebabkan kerosakan pada sel-sel yang lain. So sel yang sihat tu kita kena jaga betul-betul lah. Dengan kaedah satu, kita kena pancarkan pada sel yang sakit sahaja. Dan yang kedua, kita kena pastikan tempoh pendedahan yang pendek. Okay, kuasa pengayunan. Kuasa pengayunan kena rendah. Sebab itu kita guna gamma juga. Sebab gamma dari segi kuasa pengayunannya adalah yang paling rendah kuasa pengayunannya.
Jadi apabila kuasa pengawinan rendah, lalu banyak memusnahkan tisu-tisu tidak ataupun mudahkan tidak memusnahkan ataupun terlalu banyak saja. Tidak memusnahkan tisu-tisu yang sihat. Pun bolehlah jawab macam tu kan. Tidak terlalu banyak pun boleh ataupun tidak. Nak tanya. Okey, kat sini lihat sikit. Sangkut lagi ke dia. Dia dah tak ada dah marjah kat sini. Okey. Nak ke? Sebelum kita masuk kepada yang seterusnya.